Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita bagi unit ke-10 mesin. Tajuk kita pada hari ini ialah kegunaan dan jenis-jenis takal. Standard kandungan 10.1 takal. Standard pembelajaran 10.1.3 memberi contoh aplikasi takal dalam kehidupan. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 131 hingga 132 bagi kegunaan takal dan 135 hingga 136 bagi jenis-jenis takal. Pada kali ini, objektif pembelajaran kita ialah murid dapat menakul kepentingan takal dalam kehidupan harian. Okey, kegunaan takal. Apakah yang akan berlaku jika tiang bendera tidak mempunyai takal? Jadi kita tahu pada tiang bendera dia mempunyai takal. Itu ialah salah satu kegunaan takal. Okey, untuk menaikkan bendera. Kalau tak ada takal ni, susahlah kita nak menaikkan bendera. Yang kedua, fungsi takal yang seterusnya ialah untuk menimba air daripada perigi. Okey, apakah perbezaan menimba air dari perigi menggunakan takal dengan tanpa menggunakan takal? Yang manakah lebih mudah? Mengapa? Kalau kita tengok kat sini, yang lebih mudah ialah menggunakan takal lah. Kenapa? Kerana daya yang kita perlukan lebih kurang berbanding yang tidak menggunakan takal. Seterusnya, kegunaan lain ialah untuk menaikkan ikan daripada laut ke kapal. Kapal yang menggunakan takal untuk menaikkan pukat yang dipasang kepada takal. Bila dia campak pukat ni, dia naikkan pula menggunakan takal kerana pukat ni bila adanya ikan yang terlekat pada pukat, dia menjadi berat. Jadi takal diperlukan supaya daya yang diperlukan untuk menaikkan ikan dalam pukat ni lebih kurang dayanya. Okey, seterusnya kegunaan lain takal menaikkan bahan binaan daripada bawah ke atas. Kalau kita nak menaikkan bahan binaan untuk membina bangunan yang tinggi biasanya, kalau nak naik di atas tu kita perlukan daya yang besar lah. Kita perlukan tenaga yang kuat untuk angkat. Tapi bila kita menggunakan takal, barang yang berat dia mudah diangkat, mudah diangkat dan tidak menggunakan daya yang sangat besar. Okey, jenis-jenis takal kita ada 3 takal. Selain takal tetap tadi, kita ada takal bergabung dengan takal bergerak. Jadi kat sini kita ada 3 takal lah. 3 jenis takal. Takal tetap tadi macam contoh tadilah, menaikkan bendera. Maksudnya takal tu berada kat situ saja. Okey, dan kita ada takal bergabung. Takal bergabung ni dia ada 2 takal, tapi yang di bawah ni yang bergerak. Yang takal di bawah ni bergerak, yang di atas tu takal yang tetap. Sebab tu kita panggil takal bergabung, sebab dia bergabung dengan takal tetap dan takal bergerak. Okey, contoh ni kita tengok pada crane crane untuk angkat barang-barang tu lah. Kalau takal tetap ni kita boleh tengok contoh pada perigi tadi, lagi pada tiang bendera, dan kita ada takal bergerak. Takal bergerak ni maksudnya takal ni yang bergerak pada tali lah biasanya, ataupun kabel. Contoh kita boleh lihat takal bergerak ni ialah yang terdapat pada kereta kabel. Kereta kabel dia menggunakan takal bergerak. Okey, contoh jenis-jenis takal ni digunakan di pelabuhan. Takal pada kren memudahkan kerja memunggah kontena dari kapal ke lori. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat, kamu cari maklumat tentang takal di pelabuhan
adakah sama dengan takal menaikkan bendera? Okey, soalan. Bagaimanakah takal dapat memindahkan kontena yang berat daripada kapal ke lori dengan mudah? Okey. Takal pada kren di pelabuhan dapat mengangkat kontena yang berat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Oleh sebab itu, kontena yang berat dapat dipindahkan daripada kapal ke lori dengan mudah. Bila kita gunakan takal, kita dapat menggunakan daya yang lebih kecil. Okay, di tempat pembinaan, takal pada kren memudahkan kerja mengangkat bahan binaan. Jadi cuba kamu fikir, apa jenis takal yang digunakan? Adakah takal tetap, ataupun takal bergabung, ataupun takal bergerak? Cuba fikirkan. Okay, bagaimanakah proses pembinaan sesebuah bangunan tanpa menggunakan takal? Kalau kita bina bangunan tanpa menggunakan takal, apa berlaku? Proses menyiapkan bangunan tanpa menggunakan takal akan mengambil masa yang lebih lama dan menggunakan lebih ramai pekerja, sebab kita nak angkut bahan binaan tadi ke atas tadi susahlah. Okay, latihan hari ini, penggunaan takal, kepentingan takal dan mengenal pasti takal serta jenis takal, iaitu muka surat 87, 88, 89 dan 91. Okay, yang ini tulis aktiviti yang menggunakan takal berdasarkan gambar berikut. Jadi kamu kena tulis apa aktiviti yang dilakukan inilah. Okay. Yang seterusnya muka surat 88, tulis kegunaan dan kesan kegunaan takal dalam situasi di bawah. Takal apa yang digunakan? Okay. Takal tetap ke, takal bergabung ataupun takal bergerak? Tengoklah. Okay. Jadi takal ni digunakan untuk apa? Apa fungsi takal ni? Dekat tempat pembinaan untuk apa? Dekat bot nelayan untuk apa? Dan kesan masa untuk menyiapkan bangunan macam mana? Kesan terhadap bilangan yang diperlukan macam mana? Okay, seterusnya mengenal pasti takal. Bulatkan takal yang digunakan dalam setiap aktiviti berikut. Cari kat mana yang adanya takal pada gambar ini. Okey. Dan muka surat 91, jenis takal, kamu kena padankan gambar dengan nama je lah. Kat mana takal tetap, takal bergerak, takal bergabung. Kemudian cari dia punya kegunaan dia. Takal tetap kat mana? Okey. Tiang bendera ke, kereta kabel ke, kren. Itu saja pada hari ini. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye.